Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dimanapun engkau berada. 弟兄姐妹，无论你在何处，早上好，平安。 Tidak terasa kembali lagi kita masuk ke hari Minggu untuk beribadah. 不知不觉，我们又聚在一起来敬拜神。 Kita tahu saat ini kita dalam masa-masa yang sangat sulit. 我们知道现在是艰难的时刻， Begitu banyak berita ataupun informasi yang kita dengar membuat kita sangat getar-getir menghadapi COVID-19 ini. 我们所看到、听到的很多信息，让我们非常的忧虑。 Namun pada hari ini, hari Minggu yang dikuduskan, saya mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. 但在今天早上这主日呢，我要请大家来，我们一起敬拜神。 Kesampingkan semua kekhawatiran, kesampingkan semua keraguan ataupun gejolak dalam hati. 我们把我们一切的负担先抛开一边， Mari kita fokus pada Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. 让我们专注于神，我们进入默祷。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari beribadah kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggang kami, menenun kami dalam kandungan ibu kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. 我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名来敬拜神。我们的肺腑是你所造的，我们在母腹中，你已复庇我们。我们要称谢你，因我们受造奇妙可为，你的作为奇妙，这是我们心生知道的。 Mari saudara, saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian. Bapa, Kau mendengar seruanku. 会众请起立，让我们一起唱诗歌。 Dengan hati yang tenang kita datang kepada Bapa, kita yang akan mendengarkan seruan hati kita. 我们以安静的心来到神的面前。 阿爸父，你倾听我心哭泣的声音，你的爱不曾离弃，做过心安定。 Kau mendengar seruanku. 阿爸父，你听我们的心声。 Bapa, Kau mendengar
lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita tetap berdiri bersama, kita akan ikrarkan pengakuan iman. 我们仍然站立，让我们一起宣告我们的信仰。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，有童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk. 会众请坐， Mari kita bersama masuk dalam doa. 让我们投心，我们进入祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali dimungkinkan untuk mengikuti ibadah. 我们在天上的阿爸父神，我们满心感谢你。若今天我们仍然有机会聚在一起来敬拜你， Walau dalam keadaan pandemik COVID-19 yang mengharuskan kami terpisah-pisah, namun kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam setiap hidup kami. 虽然因疫情的缘故，我们必须在各自的家中来敬拜你，但是
我们相信你与我们同在。 Ya Tuhan, Engkau tahu yang kami hadapi saat ini, pandemik yang telah memukul dari semua aspek kehidupan kami. 主，你清楚明白我们所面对的现在的困难的情况。 Tuhan ampuni kami jikalau kami sering salah dan bersungut-sungut. 主，求主饶恕我们的罪，我们还是很时常的埋怨。 Tuhan, biarlah kami selalu belajar Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. 让我们学习知道主仍然在我们的生活里与我们同在。 Buka hati pikiran kami Tuhan. 求主敞开我们的心窍。 Walau dalam keadaan susulit ini, kami kembali dapat melihat anugerah karya Tuhan dalam kehidupan kami. 虽然情况不是很美善，但是我们可以仍然看到主奇妙的作为。 Biarlah Tuhan, melalui ibadah pagi hari ini, kami kembali diperbaharui. 但愿透过今天早上的崇拜，我们仍然的被兴起， Biarlah kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. 让神的作为透过我们的生活展现了。 Kami mau nyerahkan Tuhan pembicara pada hari ini, penginjil Charlotte, biar Engkau mengurapi dia. 我们也要把今天的讲员王秋云传道交托在主你的圣手中，求主高抹他。 Demikian juga para penterjemah, biar Engkau kuduskan dan Engkau pakai mereka untuk menyampaikan firman-Mu. 同样是翻译的姚爱碧执事，求主高抹他们两位。 Dan kami menyerahkan Tuhan setiap kami yang di rumah mendengarkan, mengikuti acara online ini, biarlah Engkau hadir Tuhan Roh-Mu di setiap kehidupan kami. 我们也要把我们还有弟兄姐妹在各自家中透过线上崇拜的求主帮助我们。 Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus. 我们要把今天的崇拜从开始到结束交托在主你的圣手中。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉靠主耶稣的名求的，阿门。 Amin.
变心，妄念定罪，不能拦住我前进。以上帝名，跟随云主国主的带领，我必走在神美好的命定。Mari jemaat sekalian, kita akan mengadakan pembacaan pertanggapan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. 会众请起立，我们将进入起应经文。 Pembacaan pertanggapan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Bersama, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 起应经文：我为将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣。我已派你做列国的先知。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，同颂。教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。 Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. 会众请坐。 Kita tahu Tuhan punya rencana. 我们知道神有计划， Dalam firman Tuhan juga dikatakan Dia memiliki rencana sejak dunia diciptakan, bahkan kita di dalam kandungan ibu kita. 在圣经里我们也看到，在世界未造前，在我们未造前，神已经有美好的计划。 Namun karena dosa, ini membuat semua jadi kacau balau. 但因为罪过，让一切都反了。 Kristus datang untuk memulihkan itu semua. 主基督来恢复一切。 Biarlah pada hari ini kita juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Charlotte. 我们今天将听道是由王秋云传道， Kita angkat sebuah pujian mempersiapkan hati kita. 让我们预备我们的心，我们唱一首诗 Semua 歌， baik. 真美善。 Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi takkan hidupku.
你将一定以我的生命在你手中，并在你计划里握住。你为我预备美好的计划，充满希望的前途和祝福的明天。真美善，真美善，你所为我的真美善，真美善，一切是最美善。你是我的生命更美更宝贵。Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita Kewe- bersyukur, 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 kita bersyukur di hari Minggu ini kita masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 我们非常感谢神的恩典，因为在今天的主日，我们还有机会一起敬拜上帝。 Kita makin menyadari setiap tarikan nafas kita itu anugerah Tuhan. 我们现在更体会到，每一口的呼吸都是神的恩典。 Setiap perpanjangan detik demi detik dalam hidup kita pasti ada rencana dan kehendak Tuhan. 如果我们的生命能够一秒又一秒的延续下去，我们肯定知道神在我们身上有他的计划。 Mari kita manfaatkan dan kita menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. 所以，我们就要好好的利用每一段的时间，每一个机会为主而活。 Kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. 我们还没有听到之前，我们先祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Ini adalah sebuah kesempatan dan anugerah. Kiranya Tuhan mau berbicara kepada setiap kami masing-masing. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesabaran Engkau Tuhan, sehingga kami tahu tidak ada seorang pun yang Tuhan mau binasa. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati, siapkan pikiran kami, untuk Tuhan boleh menyentuh, menjamah, sehingga kami boleh disembuhkan, sehingga kami boleh diteguhkan, dan kami boleh makin serupa dengan Engkau. Tolong hamba-Mu, kami berdua boleh dipakai oleh Tuhan. Satukan hati kami, satukan pikiran kami. Semua ada di dalam kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, Engkau dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu anak dalam rancangan Allah. 各位弟兄姐妹，我们今天早上一起来思考一段的经文，就是有关在神计划中的孩子。 Diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. 我们是用马可福音的10章13节到16节的经文来思考。 Saya membaca 4 ayat ini, nanti Ibu Widya akan melanjutkan. 然后王传道先用印尼文读一遍，然后我们用中文读一遍。 Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus.
supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. 我们来读马可福音第10章13节到16节。有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。 Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Anak Nasional. 我们再过一些日子，我们就要庆祝我们全印尼的儿童节。 Kenapa anak-anak ada Hari Anak? 为什么儿童有儿童节呢？ Kita harus sadar anak-anak itu adalah masa depan kita. 因为我们知道孩子是我们的未来。 Hidup ini dilanjutkan dengan generasi setelah kita. 因为我们的生命的下一代就是我们的孩子上来的时候， Jadi kehadiran anak itu penting sekali. 所以孩子的存在是非常重要的。 Kalau Anda punya warisan, warisan kepada siapa Anda berikan? 如果你有财产的话，你的遗产要留给谁呢？ Tentu saja kepada generasi setelah Anda. 一定是留给你的下一代。 Kalau kita mau melihat di ayat yang ke-13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 我们看在10章的13节这里说，他们把小孩子带给耶稣，让耶稣摸他，可是门徒便责备他们。 Saudara, anak itu nggak mungkin datang sendiri kepada Yesus, 首先我们要， perlu ada orang yang membawanya. 首先我们要知道，孩子不能够自己来找耶稣，一定要有人把他们带到耶稣的面前。 Tapi justru ketika anak-anak ini datang dibawa oleh orang tuanya, murid-murid itu memarahi orang tua itu. 可是我们看到，就是有人要带孩子见耶稣，父母们已经把孩子带到主耶稣的面前，可是门徒还责备他们。 Kenapa murid-muridnya memarahi orang tua yang membawa anak-anak kepada Yesus? 为什么门徒责备这些父母呢？ Karena dianggap anak-anak itu sebagai pengganggu. 他们觉得孩子在那边是捣乱的。 Saudara, kita melihat bagaimana anak itu dianggap orang yang terakhir di dalam struktur keluarga, gereja, dan masyarakat. 我们看到，在家庭、在教会、在社会，属于小孩子的话，是在组织上放在最末端的一位。 Anak bisa dianggap sebagai beban 孩子成为了负担， karena tidak produktif, 因为孩子没有一个效率， dianggap tidak penting, bahkan tidak diperhitungkan. 人家认为小孩子不重要，人家没有把它算在里面。 Berapa anggaran yang dipersiapkan atau yang kita alokasikan untuk sekolah minggu? 我们教会拨出多少的经费计算放在主日学的事工上呢？ Bukankah kita lebih mementingkan acara untuk orang dewasa?
我们不是常常注意到对成人的节目一个活动吗？ Kalau hadiah buat orang-orang dewasa, diperhatikan jangan sampai mereka komplain. 我们如果要预备礼物的话，成人的礼物我们要特别用心的准备，不要让会友来给我们一个抱怨。 Tapi kalau buat anak-anak, nggak apa-apa. Boleh namanya juga anak-anak. Mereka nggak akan komplain. Mereka pasti senang dikasih hadiah apapun. 可是如果小朋友的话就没有关系，只要给他有礼物，什么礼物他们也会高兴的。 Saudara, siapakah anak-anak itu? 所以我们要问，所以这些小孩子到底是谁呢？ Di Mazmur 127 dengan jelas mengatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka Allah. 我们看到，在诗篇127篇告诉我们，孩子是耶和华所赐的产业。 Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. 如果不是耶和华建造房屋，建造的人就是恍然劳力。 Kalau bukan Tuhan yang memberikan saudara anak, saudara mau usaha kayak apa juga nggak akan bisa punya anak. 意思说，如果不是耶和华赐给你们孩子的话，你用尽什么方法，你也得不到孩子。 Jadi kehadiran anak itu pasti ada intervensi Tuhan di dalamnya. 所以，我们家中我们有儿女的话，这些孩子是神干预在里面，我们才拥有孩子。 Untuk bisa punya anak, melahirkan anak itu dengan selamat, dengan sehat. Dan anak itu masih ada sampai sekarang. Bukankah kita melihat ada tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi? 我们能够怀孕有孩子，能够把孩子生下来，孩子能够很健康，孩子能够很平安，而且存活到今天。我们相信神的手是正在恩待着我们这个孩子的。 Berapa banyak ibu-ibu yang mengalami keguguran? 多少妇女她们在怀孕的时候就流产了， Atau bahkan ketika anak itu dilahirkan, hanya beberapa jam kemudian anak itu meninggal karena mungkin terjadi kekurangan oksigen dan sebagainya. 甚至孩子如果出胎的时候，有的孩子是几个小时而已，可能是缺氧或是其他原因，他们就已经离开世界了。 Kalau saudara bisa melihat seperti itu, maka tidak ada yang kebetulan di dalam kehadiran anak-anak kita, di keluarga kita. 如果我们看到别人有这样的遭遇的话，我们就要了解我们的孩子，神把他赐给我们，在我们的家中养大的话，这个都是有神的计划在里面。 Jadi kalau anak itu milik Allah yang dititipkan kepada orang tua, jadi peran kita orang tua dan guru itu sebagai apa? 如果孩子是属于上帝的，然后他托付我们去养育他们，那我们成为父母的，成为主日学老师的，我们的任务是什么呢？ Kita sebagai rekan seperjalanan anak yang mendampingi anak. 我们是与孩子同行的人。 Ada saatnya kita harus meninggalkan mereka kalau kita meninggal. 我们离开世界的时候，我们就不能够再与孩子同行，我们就放下了他们。 Atau anak meninggalkan kita ketika dia sudah dewasa, Wah. dia berkeluarga, dia membangun, dia menikah, pastilah dia meninggalkan kita. 或者有一天孩子长大成人了，他已经设立自己的家庭，他就会离开我们。 Karena itu firman Tuhan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. 因此，圣经告诉我们，男人要离开他的父母，与妻子联合， Untuk bersatu dengan istrinya. 与妻子联合成为一体。 Jadi kenapa kita orang tua yang anak-anak sudah menikah, kita tidak boleh lagi cawe-cawe intervensi kepada keluarga mereka.
因此，我们做父母的要了解，我们的孩子长大，他们成家的时候，我们就不要再干预他们的家务事。 Jadi kita ada masanya untuk kita mendampingi anak dalam hidup kita. 因此，我们陪伴孩子，与孩子同行的日 Jadi 子 kita 是有 ada 限的。 waktunya ketika kita mendampingi anak dalam hidup kita. 因此，在我们的生命当中，我们陪伴孩子的时候，这个是有一个限度的时间。 Oleh karena itu, kita bukan hanya rekan seperjalanan anak, tapi kita juga rekan sekerja Allah. 我们不但是与孩子同行的人，我们也是与神同工的人。 1 Korintus 3 ayat 9a, karena kami adalah kawan sekerja Allah. 因为在哥林多前书3章的9节上半节说，因为我们是与上帝同工的。 Jadi ibaratnya, satu tangan kita pegang tangan anak kita karena kita rekan seperjalanan anak. 意思说，我们因为是与孩子同行的，所以我们一只手是抓着孩子的手。 Tapi satu tangan lagi, ingat, kita harus bergandengan tangan dengan Tuhan karena kita rekan sekerja Allah. 要记住，我们另外一只手呢，就是要与神同行，要抓住神的手，因为我们是神的同工。 Ketika Anda mendampingi anak-anak, ingat saudara, itu ada waktunya. 记住，你陪伴孩子的时间是有限度的。 Oleh karena itu, ajarkan anak untuk dia bergandengan tangan dengan Tuhan. 因此，你要教导他如何与我们的神手牵手。 Anda harus melepaskan tangan anak Anda untuk diberikan ke tangan Tuhan. 所以，我们就要放手，把孩子的手接到我们上帝的手。 Biarkan anak-anak itu berjalan bersama dengan Tuhan. 就让我们的孩子也学习与神同行。 Anda tidak perlu takut sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman. 虽然孩子会经过死荫的幽谷，你也不要怕他有遭受灾害。 Asal Tuhan menyertai dia dan memegang tangannya, pastilah Tuhan akan memberi segala kecukupan. 只要你知道他是与主同行，有神牵着他的手的话，神会让他得到足够的供应。 Jadi saudara, kalau anak adalah milik Allah, 如果我们知道了孩子是属于神的， maka kita orang tua ataupun guru sekolah minggu, kita hanya dititipkan oleh Tuhan. 那么我们知道，我们做父母的，我们做主日学老师的话，神是把孩子托付我们而已。 Ketika kita dititipkan, apa yang kita harus lakukan yaitu mendidik mereka supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. 所以我们看到，既然神托付我们，我们的任务就是要养育他们、教育他们，尽心尽性尽力爱我们的主。 Supaya anak ini mengasihi Allah sebagai pencipta dan sebagai pemiliknya. 因此，他能够爱这位上帝，是创造他的上帝，是拥有他的上帝。 Dan Allah punya tujuan atas hidup anak ini. 然后让他也知道，上帝在这个孩子的生命中有神的计划。 Setiap anak memiliki panggilan hidupnya. 因为在每个孩子的生命当中，有神对他的呼召。 Tuhan punya tujuan ketika dia ciptakan anak-anak kita masing-masing. 当神创造我们的每一个孩子的时候，神在每一个孩子身上已经有神的计划。 Sehingga tugas orang tua maupun guru adalah menyelaraskan tujuannya dengan tujuan Allah. 因此，我们要带孩子，让他生命的方向与神的目标是相符合的。 Saudara bisa bayangkan, misalnya saudara disuruh mengelola sebuah gedung. 你来想想看，比如说我们托付你来管理一个大厦， Saudara diberi tugas untuk mengelola dan saudara dititipkan. 那你是被托付来做管理的工作。 Lalu yang punya gedung mengatakan,
gedung ini saya mau jadikan museum. 然后这个物主呢说，我要把这个房屋或者这个建筑物成为博物馆。 Apakah Anda mengatakan, wah museum mah kuno, siapa yang mau datang? 你可以对物主说：“哎呀，你要建这个博物馆，那个是老套的，有谁来看这个建筑物呢？” Lebih bagus kalau dijadikan food court, pasti banyak yang datang. 如果你把它建成一个食堂的话，很多人来这里用餐。 Apakah Anda boleh mengubah tujuan dari si empunya gedung itu? 你成为管理员，你有权利改变这个物主所要做的事情吗？ Pasti Anda harus tunduk kepada yang punya gedung. Kalau dia mau jadi museum, ya enggak apa-apa. 你当然要顺服这个物主，他如果要把这个建筑物成为博物馆的话，也没有关系，你就顺服他。 Dia akan memberikan segala yang saudara minta. Misalnya saudara minta didekorasi bagaimana museum ini bisa bagus, bagaimana harus publikasinya, pasti Anda didukung. 如果他已经托付你要建成博物馆的话，你就向他要求，我要有像博物馆的设备，我要有像这样的装潢，他一定会支持你的。 Karena sesuai dengan tujuan si pemilik. 因为符合了这个物主他想要做的一个目标。 Demikian juga kita orang tua yang dititipkan anak-anak yang dimiliki Allah. 同样的，今天神托付我们管理属于神的儿女们。 Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memenuhi segala yang kita butuhkan untuk anak ini menjadi seperti yang Tuhan mau. 好让这个孩子长大，能够成为像主所托付主的计划里面的孩子。我们要求什么来装备孩子，神必定供应我们。 Jadi orang tua sebagai rekan kerja Allah yang mendampingi dan mempersiapkan anak mencapai tujuan ilahi. 我们就看到，我们成为被托付的人，我们就能够把孩子带到神的神性的这个目标。 Saudara, kita lihat ayat selanjutnya dikatakan akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. 在这里，门徒便责备那些人，可是耶稣一看见就恼怒。 Saudara, ada dua kata marah di sini. 在这里有责备，有恼怒。 Ketika murid-muridnya memarahi orang itu, 门徒他们骂这些父母的时候，就是用责备的口气。 marah di sini seperti menegur, begitu ya. 他这里是强调的是责备， Tetapi ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan marah ini adalah marah yang lebih besar dari sekedar menegur. 可是耶稣一看，耶稣愤怒的时候，是比责备还要强烈的口气，就是在那边恼怒了。 Saudara bisa membayangkan kalau misalnya saya ada teman yang mau datang ke rumah saya, lalu pembantu saya mengatakan, oh ibu lagi tidur, oh ibu tidak mau diganggu. Lalu dia mengusir teman saya. Apa yang akan saya lakukan? 如果我家里的女佣人，她看到我的朋友来了，她就拒绝我的朋友说：“我的主人他在睡觉，我的主人不要人打扰，我的主人不要接客，你回去吧。”如果我知道了我的女佣人是这样的对待我的客人，我会怎么对付我的佣人呢？ Pastilah saya marah besar kepada pembantu saya. 我当然对我这个女佣人非常的恼怒。 Jadi kita melihat apa yang dipikirkan murid-murid tidak sama dengan yang dipikirkan Tuhan. 因此，我们就看到门徒所想的跟主耶稣所想的是不一样。 Apa yang diinginkan Tuhan nggak sama dengan keinginan murid-muridnya. 主耶稣所要的跟门徒所要的是不一样。
Murid-murid menganggap, oh ini anak-anak kecil, adanya cuman bikin ribut saja, mengganggu saja. 门徒认为这些小朋友来吵吵闹闹，是在这边捣乱而已。 Justru di mata Tuhan, anak-anak ini adalah manusia-manusia yang sangat dikasihi Allah. 就是在主耶稣的眼光，当他看小朋友、小孩子们的时候，这就是神所爱的孩子。 Saudara, hati Tuhan Yesus, hati kepada mereka yang lemah dan bergantung. 我们看到主耶稣非常爱、非常怜悯这些无依无靠的孩子。 Makanya hati Tuhan penuh belas kasihan kepada mereka yang miskin, yang sakit, yang lemah, yang kecil, seperti anak-anak. 所以我们看到主耶稣是充满怜悯的心，他怜悯这些贫穷的，怜悯这些病痛的，怜悯这些软弱的，怜悯这些非常缺乏的。 Orang miskin, orang yang sakit, anak kecil, itu mereka orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. 所以我们就看到这些贫穷的、生病的、软弱的小孩子们，他们非常依靠我们的上帝来供应他们。 Makanya kita lihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia mengasihi orang yang demikian. 所以我们看到主耶稣在他的生平当中，他服侍当中，他非常开恩怜悯这一群的人。 Tapi murid-muridnya ini yang setelah sekian lama ikut Tuhan Yesus, tidak mau belajar, tidak mau tahu. 可是这些门徒跟了耶稣那么多年，他们还不要知道，也不要学习成长。 Saudara, orang yang demikian adalah orang yang sombong. 因此，他们就是很骄傲的一群人， Merasa sudah tahu. 觉得自己什么都知道了。 Oh, ini pasti Tuhan Yesus tidak mau. Pasti Tuhan Yesus terganggu ini dengan anak-anak. 他可以自己判断说，这个耶稣一定不喜欢的，这个耶稣也不要受干扰的。 Hanya orang sombong yang punya hak buat marah. 只有骄傲的人认为自己有权利骂人、责备人。 Ini dia punya hak rasanya buat menegur, buat marah, untuk menegur orang tua yang bawa anak-anaknya. 因此，因他骄傲，他觉得说我有权柄，我有权利来责备这些父母们。 Sepertinya dia sedang mewakili atau sedang membela Tuhan Yesus. 那时候，他好像正在代表主耶稣，或者是为主耶稣在辩护。 Makanya Tuhan Yesus mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. 因此，主耶稣就恼怒，责备他们说：“让小孩子到我这里来，不要拦阻他们。” Karena menghalangi anak-anak datang kepada Yesus sama dengan memberi pesan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus menolak dan Tuhan Yesus tidak mengasihi mereka. 当你禁止小朋友不可以靠近主耶稣的时候，你的表达就是说，耶稣拒绝了你们，耶稣不爱你们。 Berarti ketika kita melakukan itu kepada anak-anak, maka kita anggap sepertinya kita ini sedang mengabaikan dan membiarkan mereka untuk tidak dekat kepada Tuhan, tidak datang kepada Tuhan. 我们如果有这样的态度的话，我们就让孩子说，耶稣是不理你们的，耶稣就是把你们放弃的，他们就没有办法靠近主耶稣。 Dan sekaligus kita sedang memberikan contoh buruk bahwa tidak perlu datang kepada Tuhan dan kita mengatakan, oh Tuhan Yesus tidak suka sama kamu. Tuhan Yesus maunya orang-orang yang seperti ini, tidak mau yang seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. 所以我们就做出了一个很不好的榜样给孩子看，说像你们这些人，耶稣是不喜欢的，耶稣喜欢的是另外一种人，这样孩子就受到不好的影响。 Saudara, dunia sedang menarik anak-anak kita masuk ke dalam cengkramannya. 我们看到这个世界现在正紧抓着我们的孩子不放。
Apalagi di masa sekarang di mana anak-anak berhubungan langsung dengan berbagai media sosial. Di handphone, di laptop, di belajarnya, semua media sosial. 我们看到现在孩子每一天接触的就是这些媒体，无论是从手机、从电脑所看到、所听到的，都是跟这些传播媒体有关的。 Begitu banyak perangkap mereka untuk bisa menarik anak-anak kita masuk ke dalam cengkraman tangannya. 很多的圈套，随时随地都能够把孩子抓住，走世界的道路。 Maka kita harus segera menarik anak-anak kita masuk ke dalam pelukan tangan Tuhan. 所以，我们就要从世界把我们的孩子拉出来，送到主耶稣的怀抱里面。 Dan Tuhan katakan anak-anak ini seperti itulah orang-orang yang empunya kerajaan Allah. 承受神国的人，就像这些小孩子，这个主耶稣很清楚的告诉他们。 Bagaimana kita mengalami kerajaan Allah? Itu bukan soal kemewahan ataupun popularitas. 我们要如何承受神的国呢？不是我们有多豪华，我们有多名义。 Tapi Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 罗马书14章17节告诉我们，因为上帝的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。 Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya demikian. 在印尼文的另外一个版本这样说： Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. 如果神在管理某些人的时候，那么这个人他吃什么喝什么那不重要。 Yang penting ialah orang itu harus menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. 他就是要如何顺服管理他的上帝，如何能够在他的生命中活出这个公义、和平，而且圣灵中的喜乐。 Bukankah seperti ini anak-anak? 我们的孩子不是活在这样的世界吗？ Makanya dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 所以耶稣就说，如果不像这小孩子，就不能够承受神的国，进入神的国。 Jadi seperti apa sih anak kecil itu? 那么我们要了解，到底小孩子是怎么样的呢？ Anak kecil itu anak yang gampang percaya orang dewasa. 小孩子他非常容易轻信这些成人所讲的， Dia percaya penuh. 他是完完全全的相信的， Itu yang membuat dia mudah taat. 这样他就很容易的顺服成人。 Amsal 3 ayat 5 sampai 7. 在箴言书的3章5节到7节这样告诉我们。 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 我们看箴言书3章第5节到第7节，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。 Jadi ketika percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, sehingga tidak bersandar pada pengertian sendiri, artinya tidak merasa diri pintar atau merasa diri sendiri bijak. 所以，当我们专心仰赖耶和华，我们不再依靠自己的聪明智慧的时候，就很明显，这个人不是自大，自以为自己有智慧。 Oleh karena itu, mengajar anak TK itu sebetulnya satu pihak mereka akan
mudah sekali ketika kita ajarkan. 所以我们看到，我们教导幼稚园的小朋友的小孩子的时候，他们很容易吸收我们所教导的。 Mereka seperti spons yang menyerapnya begitu banyak. 他们就像海绵，他们吸水度是吸得非常多的。 Apa yang gurunya ngomong, dia percaya. 老师教导的，他就马上相信。 Lain kalau orang dewasa, begitu diajar, berkatanya begini, masa sih? Ah, nggak mungkin lah. Nah, sulit sekali untuk mendidik orang dewasa. 可是如果你教导成人的话，你跟他讲的东西，他说是吗？有这一回事吗？怎么可能呢？所以你就知道很难的教导成人。 Trust and obey, percaya dan taat. 信靠顺服， Itulah yang Tuhan mau. Dan itu ada di dalam sikap anak-anak. 这就是神所要的，而且这个就是在孩子的生命中看得最明显的。 Dan anak-anak yang kedua, dia juga punya rasa aman. Dia nggak perlu jaim, nggak takut dinilai salah ataupun buruk. 孩子呢，他另外一回，就是说他有安全感，他也不怕人家取笑他。 Makanya kita bisa lihat bagaimana sikap anak-anak sangat spontan dan terbuka. 所以我们看到孩子的反应是非常直截了当的。 Kalau dia senang, dia akan ekspresikan kesenangannya. 因为如果他高兴的时候，他就很马上的表露出来的。 Saudara, Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 我们来看希伯来书的4章15、16节，这样告诉我们：因我们有我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只要坦然无惧的来到施恩的宝座前。 我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Orang yang sudah berdamai dengan dirinya, maka dia punya rasa aman. 一个人如果他与他的老我已经和好了，他一定有安全感。 Dia tidak perlu pakai topeng. 他不需要再戴面具， Dia akan apa adanya. 他就是成为何等样的人。 Ketika kita sadar bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang imanen. 如果我们知道我们所信靠的上帝是以马内利的上帝， Allah yang beserta dengan kita. 是与我们同在的上帝， Allah yang mengerti kita. 是能够明白我们的上帝。 Dia pernah mengalami seperti yang kita alami. 我们所遭受的，他也曾经遭受过。 Dia pernah menjadi manusia 100%. 他也曾经成为我们属世的人性。 Itu yang membuat mestinya kita berani datang kepada Dia apa adanya. 所以我们可以坦然无惧的来到主耶稣的施恩前。 Kalau saudara lemah, saudara frustasi, saudara gelisah, katakan saja kepada Dia. 如果你软弱，你已经沮丧，你已经要放弃的时候，你来告诉他。 Kita tidak perlu merasa kuat, sok bisa, sok tegar. 我们不要自以为自己很坚强，自己真的是能够忍下去。 Mari kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia Allah. 所以我们要坦然无惧的来到主的施恩宝座， Supaya kita menerima pertolongan tepat pada waktunya. 好让我们能够随时得到他的帮助。 Dan anak-anak juga
dia tulus, tidak jaim. 所以我们看到孩子非常纯洁的，他也没有顾面子的， tidak pura-pura, tidak munafik. 他没有假冒，他也没有伪装。 Anak yang polos, anak yang tidak pernah berpikir apa yang orang pikir tentang saya. 一个非常单纯的孩子，他不会去想象别人对我的看法是怎样的。 Ketulusan itu sangat diperlukan ketika kita berelasi dengan orang lain. 我们与人交往的时候，我们也要有这样单纯的一个友谊。 Istilahnya nggak ada udang di balik bakwan. 意思说，你背后没有什么机心。 Roma pasal 12 ayat yang ke-9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 罗马书12章第9节说：“爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近。” Pura-pura itu jahat. 因为你如果伪装假冒的话，那个是恶行。 Bayangkan kalau saya pura-pura baik, lalu pura-pura mengasihi Ibu Widya. 假装说我是对爱碧姐妹很友善很好，我是假装的。 Nah, pihak yang saya pura-purain, artinya Ibu Widya, dia akan merasa saya mengasihi dia. Saya memperhatikan dia. 然后这个爱碧就会觉得说，哦，真的，王传道非常关心他，非常的爱他。 Padahal sesungguhnya saya itu tidak sedang tulus memperhatikan karena saya mau kelihatan baik. Saya mau nanti Ibu Widya baik sama saya. Jadi artinya saya itu punya maksud di balik apa yang saya lakukan. 我这样对爱碧姐妹好的话，是要给她看到，我这个人是外表看起来很好的，而且我也是有动机的，希望她也能够对我好。其实我对她好不是真心的。 Saudara, bukankah penipu itu juga begitu? Penipu itu dia pura-pura baik. 我们看到那些欺骗的人，他们不是这样子吗？对我们很友善。 Tapi ujungnya kita tahu ternyata tujuannya adalah menipu. 可是我们到最后，他是要在利用我们，要占我们的便宜。 Maka yang seperti itu jahat. 所以这样的一个假冒是一个非常可恶的。 Kita menyembunyikan sesuatu yang tidak kita perlihatkan. 我们隐藏了人家看不到的那个真心。 Pura-pura, munafik itu adalah kejahatan di mata Tuhan. 在神的眼光当中，看到这些伪装的、假冒为善的，是一个恶行。 Apa yang menjadi ciri daripada anak-anak yaitu senang bergantung. 所以我们看到孩子的特色是什么呢？他非常依靠别人， Dia sadar dirinya lemah, kecil, dan tidak berdaya. 他知道他是非常软弱，他是一个微小无助的。 Ketika ketidakberdayaannya itu membuat dia tidak mampu menyelamatkan diri, 当他知道他是非常无助，他救不了自己的时候， maka dia akan membuat dirinya bergantung total kepada Tuhan. 因此他就完全的依靠上帝。 Apa yang dikatakan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 耶利米书17章第5节到第8节这样的告诉我们：耶和华如此说：依靠人血肉的膀臂，心中离弃耶和华的那人有祸了，因他必像沙漠的杜松，不见福乐来到，却要往旷野干旱之处、无人居住的碱地。依靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了，他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。 Tuhan memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan, 所以依靠耶和华的人是蒙福的人。 yang menaruh harapannya kepada Tuhan. 如果他们是仰望耶和华的人， Dan itulah sikap anak-anak. 这就是孩子的一个特征。 Makanya Tuhan katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. 因此，主耶稣就说：“让小孩子到我这里来， Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. 不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。” Maukah kita membawa anak-anak untuk datang kepada Allah? 弟兄姐妹，我们是不是愿意把我们的孩子带到神的面前？ Bagaimana Tuhan memeluk anak-anak itu dan dia meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. 我们看到主耶稣对孩子的态度是怎样呢？他就把他们抱在他的怀里，还给他们按手，为他们祝福。 Ingat, dunia sedang menarik anak-anak masuk ke dalam cengkraman tangannya. 我们要记住，这个世界他们正在抓住我们的孩子，进入他们的圈套。 Jika kita tidak segera menarik anak-anak kita masuk ke dalam pelukan tangan Tuhan, 如果我们不要马上把孩子再抓回来，让他们在主耶稣的怀抱中， mari kita berdoa, minta Ibu Widya memimpin doa. 我们一起低头祷告。我们用中文来祷告。亲爱的天父上帝，我们来到你的施恩宝座前，主啊，求你让我们知道，你所托付给我们的孩子是属于你的，让我们能够好好的管理，好好的教育我们的孩子，也让我们学习，我们要像孩子这样的单纯，这样的专心仰赖耶和华，让我们知道，我们仰赖耶和华的，我们就是一个有生命水在我们里面流露，我们结果不止的生命能够这样的流露出来，让我们能够活在圣灵中的喜乐，让我们能活在一个非常像小孩子，有安详、有和平，能够有公义在我们里面的。我们如此感恩祷告，奉靠主耶稣的名，阿们。 Amin. Tuhan memberkati. 愿神赐福每一位。 Jemaat, mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat. 会众请起立，我们将进入公祷。 Pada pagi hari ini ada dua pokok doa yang akan kita doakan bersama. 今天早上我们有两项祷告事项。 Yang pertama kita akan berdoa untuk PKMI khususnya dalam menghadapi dimulainya tahun ajaran baru 2021-2022. Kiranya Tuhan menolong memimpin perguruan, para kepala sekolah, guru dan staf dalam memulai tahun ajaran baru ini. Yang kedua kita juga akan berdoa untuk sekolah minggu gereja kita sebagai wadah pembinaan kerohanian bagi anak-anak. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat dan kreativitas khususnya di masa pandemik ini. 第一祷告事项，我们要为卫理学校2021至2022年度新学期的开始祷告，祈求神帮助学校总监、校长、教师与职员进入新学期。第二，我们要为本堂主日学可以成为孩童们属灵培训所在祷告，
祈求神特别在新冠疫情期间继续赐智慧与创意。 Mari kita buka suara berdoa. 让我们开声，我们祷告。 Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan Tuhan untuk menyampaikan permohonan doa kami. Tuhan, kami khususnya pada pagi hari ini mau berdoa Tuhan khususnya untuk sekolah kami PKMI yang sudah dalam 2 tahun ini Tuhan mengalami pandemik di mana dilakukan pembelajaran online dan khususnya pada tahun ini akan dimasuki tahun ajaran baru. Mohon Tuhan kiranya Engkau sumber ke segala kecerdasan, biar Engkau menolong Tuhan setiap kepala sekolah, guru-guru dan para murid kami sehingga dalam tahun ajaran baru ini Tuhan kembali hadir dan memberikan mereka kekuatan, pengetahuan, hikmat daripada Engkau. Biarlah Tuhan setiap anak-anak ini dapat memperoleh pengetahuan yang baik. Terima kasih dan kami mau berdoa juga untuk sekolah minggu kami Tuhan yang juga melakukan pembelajaran online. Dan kiranya Engkau menolong para guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak. Tuhan berikan mereka hikmat, kecerdasan khususnya dalam menghadapi pandemik ataupun dalam acara-acara online. Biarlah Tuhan kami kembali dapat belajar meskipun keadaan pandemi ini tidak boleh mengunci kami, tidak boleh menghalangi kami untuk dekat pada Engkau. Biar kami senantiasa Tuhan belajar lebih baik lagi. Kami serahkan semua pelayanan pekerjaan ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita diberikan kesempatan, maaf silakan duduk. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. 会众请坐。这个时候，我们有机会来献上我们的奉献。 Persembahan dapat kita lakukan, dapat melakukan transfer ke rekening gereja. 奉献可以透过银行转账， Atau kita bisa menggunakan scan QR code untuk melakukan transfer. 我们也可以透过荧幕上的二维码可以扫描。 Mari saudara kita menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. 大家来，我们唱一首诗歌，感谢耶稣。 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
Mari bersama kita masuk dalam doa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami dapat memberikan persembahan. 主，我们满心感谢这个时候我们仍然有机会献上我们的奉献。 Biarlah kami dapat belajar menyadari Tuhan, ini kesempatan kami untuk ikut ambil bagian dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. 让我们可以明了我们的机会可以在主的事工里面， Tiada seorang pun layak Tuhan, 没有人是配得的， hanya Engkaulah yang layak. 唯有主是配得的。 Biarlah kami belajar bukan hanya memberikan materi, tapi hidup kami untuk persembahkan pada Engkau. 让我们学习不只是把我们的物质上的献上吧，但我们可以把我们的生命生活摆上。 Biar Engkau memberkati mereka yang telah memberikan dengan tulus hati. 求主赐福于每一位已经奉献的弟兄姐妹， Dan Engkau selalu mencukupkan berkat-Mu pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, teristimewa di masa pandemik ini. 也求主仍然丰富的供应我们所需的。 Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. 我们祷告是奉靠主耶稣，我们活的神。 Amin. 阿门。 Jemaat silakan duduk. 会众请坐。 Saudara sekalian kasih Tuhan, Shalom. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur pada Tuhan di tengah-tengah situasi yang belum juga membaik, tetapi Tuhan tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh melanjutkan ibadah kita di tempat kita masing-masing. 虽然我们现在的遭遇，我们的周围的环境还没有好转，可是我们感谢神，让我们在我们各自的地方还有机会向他敬拜，我们有一个崇拜。 Kita dapat melihat secara jelas bagaimana saat ini Tuhan rindu sekali untuk hadir di tengah-tengah rumah kita. 这个时候我们所看到的，就是神愿意在我们各自的家中与我们同在， Untuk memberkati keluarga kita, 他在我们当中让我们的家庭蒙福， untuk memberkati rumah tangga kita. 让我们每一个家庭成员都蒙福。 Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya, firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Charlotte. 我们感谢神所派的使女，就是今天我们的讲员王秋云传道。 Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan dan kesehatan Ibu Charlotte boleh melayani, memberkati lebih banyak orang lagi bagi kemuliaan Tuhan. 愿神赐福王传道，赐福他的家庭，赐福他的健康，赐福他的侍奉，能够成为更多人的祝福。 Saya juga terus menghimbau bagi saudara kita sekalian agar kita boleh terus menjaga kesehatan kita sebaik-baiknya. 我也呼吁我们每一位弟兄姐妹，我们要好好的保重、照顾好我们的健康。 Dan yang terlebih penting saudara, kita menjaga kesehatan jiwa kita, menjaga kesehatan iman kerohanian kita. 我们不但是身体上的健康，更重要的心灵的健康，更重要的就是我们灵魂的健康。 Untuk itu saya mengundang saudara sekalian untuk mengikuti beberapa pelayanan gereja kita ke depan. 我们灵魂的健康，我们需要每一个人在灵性上的健康，请大家来参加我们这个一系列的一个栽培班。 Hari Rabu ini ada persekutuan wanita PWMI di siang hari. 我们这个星期三我们有姐妹团契， Dan Rabu malam kita ada persekutuan doa malam. 然后礼拜三晚上呢我们有晚祷会， Dan hari Jumat ini saudara ada persekutuan pria P2MI. 然后星期五我们有兄弟团契， Dan juga Jumat malam juga kita terus melanjutkan seri PA malam kita. 星期五晚上我们也是有一牛的查经班，我们要继续查经。 Dan marilah saudara kita terus setia dalam mengikuti ibadah, dalam menguduskan hari Sabat pada ibadah kita yang akan datang. 我邀请每一位我们衷心的来参加我们每主日的崇拜，我们来守安息日，成为圣日。 Dan terus mendukung segenap pelayanan gereja kita selama seminggu ke depan. 我们也支持我们教会一周里面的事工。 Mari saudara kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. 我们在主里，我们要充满的精神侍奉。 Dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati setiap kita, anak-anaknya yang terus rindu untuk mencari hadiratnya setiap waktu. 每一位寻求主面的人，我相信神必定在
在你每时每刻的寻求当中与你同在。 Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi dan kita menerima berkat 我 daripada 们要 Tuhan. 结束今天的崇拜，我们请弟兄姐妹从你的座位上站起来，我们要唱上一颂，然后我们要领受祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mari saudara sekalian dikasih Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai daripada saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk kembali bersaat teduh. 会众请坐，默祷。 Ibadah kita telah selesai. Mari saudara kita dengan optimis menghadapi kehidupan ini. 我们的崇拜到此，让我们以好的方向、好的心态来面对我们的每一天。 Karena Tuhan kita mempunyai rencana yang indah untuk setiap kehidupan kita. 因为我们相信，我们主预备了给我们最好的计划。 Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau jadikan hidupku berarti.